Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Darbi, nombor matrik 258609, akan membuat video berkenaan dengan perancangan kerjaya. Pendahuluan. Gaya hidup dan aspirasi pekerja pada masa kini telah mengubah keperluan kerjaya seorang pekerja daripada mementingkan kejayaan individu kepada usaha meningkatkan kualiti hidup melalui kerjaya yang mencabar, bermakna dan menarik. Organisasi kini menghadapi cabaran dalam pengurusan sumber manusia apabila perlu menyeimbangkan antara keperluan organisasi dan keperluan kerjaya individu daripada matlamat organisasi sebelum ini, iaitu penekanan kepada pembangunan kerjaya organisasi. Pembangunan kerjaya juga memberikan penekanan kepada potensi individu dalam meletakkan diri dan situasi pada tahap yang paling dikehendaki. Proses pembangunan kerjaya juga berkaitan dengan konsep kerja dan pembelajaran di mana proses ini dapat menentukan tahap dan kualiti individu tentang tujuan kerjaya, ganjaran yang tinggi dan kenaikan pangkat serta hubungan sosial dan ekonomi dengan persekitaran. Latar belakang organisasi. Matrix Concepts Holding Berhad merupakan sebuah syarikat yang terlibat dalam industri pembangunan harta tanah atau lebih dikenali sebagai pemaju. Syarikat ini telah mula ditubuhkan pada tahun 1996 oleh Datuk Lee Tian Hock dan kini syarikat ini ditadbir di bawah pengarah urusan Ho Kong Sun. Memiliki jumlah pekerja setakat ini antara 200 hingga 500 orang. Matrix Concepts Holding Berhad merupakan satu syarikat awam berpusat di Seremban, Negeri Sembilan dan memiliki cawangan lain di Pusat Bandar Puchong, Selangor dan Keluang, Johor. Dua projek pembangunan perumahan yang menjadi lambang kemegahan syarikat ini iaitu Bandar Seri Sendayan di Seremban, Negeri Sembilan dan Bandar Seri Impian di Keluang, Johor. Kelebihan syarikat ini bukan sahaja dalam pembangunan harta dan pelaburan, malahan juga dalam bidang pendidikan dan kebajikan, pengurusan pembinaan dan lain-lain. Peningkatan agak cemerlang syarikat ini selepas berada di tangga ke-23 pada tahun sebelumnya. 5 peringkat pembangunan kerjaya organisasi pilihan. Yang pertama, persediaan bekerja. Individu berhak dalam memilih kerjaya pilihan, membuat permohonan jawatan tertentu dan menghadiri temuduga sekiranya tercalon. Individu yang perlu mencari jenis pekerjaan yang sesuai dengan taraf akademiknya, kekuatan, kelemahan dan minat, bakat, nilai dan budaya kerja yang sesuai. Sebagai contoh, seseorang graduan yang ingin mula bekerja di MCHB memilih jawatan kosong yang ditawarkan di MCHB sesuai dengan tahap pendidikan, pengalaman dan kemampuan diri. Kemudian bersedia untuk memohon dengan menyediakan resume dan kurikulum yang sempurna. Menghadiri temuduga dengan persediaan dari segi dokumen diri, pakaian dan cara berinteraksi. Dalam fasa ini, pekerja di MCHB berkemungkinan melompat kerja untuk menilai diri dan mendapatkan keselesaian dengan pekerja. Yang kedua, kemasukan dalam organisasi. Orang luar yang bukan ada kaitan kepada syarikat MCHB terpilih sebagai pekerja dalam syarikat tersebut serta memperoleh segala kebaikan dan keistimewaan serupa dengan pekerja-pekerja lain di dalamnya. Bermula fasa sebagai pekerja MCHB yang memegang jawatan tertentu seperti eksekutif projek dan skop tugas jawatan yang disandang. Di awal kemasukan juga, pemahaman skop kerja dan keistimewaan sebagai pekerja perlu jelas diketahui agar tidak timbul isu tidak puas hati atau isu terlepas maklumat. Yang ketiga, usia awal bekerja. Peringkat awal pekerjaan, pekerja bersifat teruja dapat menyertai syarikat MCHB dan akan merancang matlamat untuk mencapai sepanjang kerjanya. Pekerjaan mula mengatur strategi untuk membuat yang terbaik dan mendapat top performance melalui penilaian tahunan di mana hal ini juga merupakan sebahagian daripada cita-cita setiap pekerja. Namun, di fasa ini juga, pekerja berada di dalam keadaan ketidakpastian, bimbang dan tidak yakin dan keputusan serta risiko yang bakal dihadapi. Pelbagai kesilapan bakal dipelajari yang menjadikan individu lebih mahir dan bertanggungjawab dalam tugas yang diamanahkan serta berusaha menghasilkan output kerja yang efektif. Yang keempat, kerjaya separa usia. Fasa di mana pekerja mula menghadapi dilema. Kebanyakan pekerja sudah mula mengecapi kemajuan dan kecemerlangan dan berubah status daripada pelatih atau pekerja baru kepada pekerja mahir. Pekerja yang mengalami peralihan yang baik akan memegang
peranan dan bertanggungjawab lebih besar, menerima ganjaran yang lumayan, mencapai tahap produktiviti maksimum dan menjadi mentor kepada pekerja lain. Terdapat juga sesetengah individu yang mula mengalami krisis pertengahan hidup seperti ragu-ragu terhadap pencapaian diri, mula cuba mencari cabaran baru, tidak pasti apa yang tak capai adalah yang diimpikan dan merasa terancam dengan kehadiran pekerja yang lebih muda, bertenaga dan teralih. Yang terakhir, fasa akhir pekerja. Dalam fasa ini, pekerja dalam sesebuah syarikat berada dalam persiapan untuk bersara atau menamatkan perkhidmatan sama ada secara fizikal atau psikologi. Pekerja di MCHB yang berada pada awal usia atau taraf senior sudah boleh mula mengajar staf muda atau yang masih mentah dalam skop tugas mereka atau pertimbangkan berdasarkan pengalaman. Terdapat juga staf MCHB di fasa akhir bekerja sudah mula mencari sumber kepuasan pekerjaan lain seperti kepuasan pengajar pekerja baru ataupun sumber untuk kemajuan diri. Kaedah digunakan organisasi dalam meningkatkan kualiti tenaga kerja yang diambil. Dalam meningkatkan kualiti tenaga kerja dalam sesebuah syarikat, inisiatif syarikat sendiri dalam mewujudkan kaedah bagi memastikan pekerja sentiasa bermotivasi, bersemangat dan positif dalam tugas adalah sangat penting. Antara contoh yang boleh dilakukan ialah penetapan azam baharu. Setiap pekerja perlu menyenaraikan azam yang ingin dicapai pada awal tahun tersebut, walaupun perkara ini dianggap setengah pekerja sebagai perkara retorik awal tahun, usaha pihak atasan semata-mata ataupun sebagai rutin tahunan. Kaedah yang sangat sinonim diaplikasikan oleh syarikat dalam meningkatkan kualiti kerja adalah seperti berikut. Yang pertama, penyediaan program kerjaya seperti seminar atau workshop atau training berkaitan skop tugas pekerja atau penyediaan program atau skim pembelajaran lanjutan. Yang kedua, pemberian peningkatan gaji bulanan atau bonus atau penganugerahan atau faedah ganjaran individu kepada pekerja yang menunjukkan prestasi cemerlang tahunan. Yang ketiga, menyusun atur pentadbiran dan pengurusan syarikat agar lebih cekap, berintegriti, sistematik dan berkualiti. Yang keempat, memastikan syarikat sentiasa bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Contoh cabaran sebenar tempat kerja. Dalam pengurusan sesebuah syarikat, masalah berkaitan penglibatan dan pelaksanaan sentiasa wujud. Terdapat 5 kebiasaan cabaran dalam syarikat, iaitu yang pertama, budaya kerjasama. Budaya ini wujud apabila gambaran perkembangan dan permasalahan syarikat tidak didedahkan secara keseluruhan kepada pekerja seperti di MCHB, rakan kerja di satu jabatan tidak mengetahui perkembangan di jabatan lain sehingga wujud perselisihan faham dan timeline sesuatu projek terganggu kerana sempadan antara jabatan tetapi masih lagi berhubung kait dalam sesuatu projek. Yang kedua, tiada kepimpinan ketara antara kepimpinan dan efisien. Kepimpinan yang cemerlang oleh pihak atasan menggalakkan sikap tanggungjawab dalam syarikat dan memberikan autonomi dalam pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, tiada tindakan atas permasalahan yang berlaku kepada tindakan aktif. Permasalahan dalam sebuah syarikat akan bertambah panjang jika kelemahan pengurusan sumber manusia yang dalam mengatasinya. Yang keempat, pengurusan sumber manusia. Sumber manusia merupakan satu jabatan yang sangat berperanan dalam menyeimbangkan antara keperluan syarikat dan pekerja. Cabaran yang dihadapi jabatan ini termasuklah isu imbuhan dan pelarasan gaji, etika dan integriti, tekanan kerja, penilaian kerja dan pemberian insentif, jaminan kualiti hidup, globalisasi pendidikan, teknologi, penyediaan peluang kerja dan banyak lagi. Di MCHB, pengurusan sumber manusia sentiasa mencari jalan kepada permasalahan yang berlaku kepada pekerja. Cadangan-cadangan meningkatkan pembangunan kerjaya. Yang pertama, kepentingan kaunseling kerjaya. MCHB perlu mewujudkan dan mengaktifkan fungsi kaunseling bagi tujuan mendiagnosis masalah pekerja, memberikan peluang kepada pekerja dalam meluahkan perasaan, berfikir dengan jelas dan tidak berada di bawah pengaruh emosi bagi menyokong dan menenangkan pekerja untuk membangunkan diri dan meningkatkan komunikasi. Yang kedua, menyokong latihan dan pembangunan. MCHB perlu menyediakan latihan dan pembangunan bagi memberi peluang kepada pekerja dan menonjolkan dan meningkatkan kemahiran diri agar potensi mereka dapat dikembangkan seterusnya, memberikan sumbangan maksimum kepada syarikat. Yang ketiga, pusingan kerja.
MCHB perlu memberi peluang kepada pekerja mencuba segala skop tugas untuk mengembangkan potensi kemahiran bagi menjadikan pekerja lebih fleksibel dalam kerjaya, di samping memberikan kelebihan kepada syarikat memiliki pekerja serba boleh, terlatih dan berkemahiran pelbagai bidang. Yang keempat, penganjuran bengkel pembangunan kerjaya. Pembangunan bengkel pembangunan kerjaya oleh bahagian sumber manusia dapat mendedahkan kepada pekerja tentang maklumat dan memajukan penilaian kendiri, personaliti unggul dan kemahiran komunikasi. Kesimpulan, pembangunan kerjaya dalam organisasi merupakan satu aspek penting yang perlu dipandang serius oleh bahagian sumber manusia sebagai satu usaha dalam mengekalkan tenaga kerja dan memantapkan keupayaan individu. Memandangkan enteng akan pembangunan kerjaya ini akan mewujudkan kerugian apabila pelaburan terhadap masa, tenaga dan kewangan tidak mendapatkan pulangan akibat halangan yang tidak dapat diatasi bahagian pengurusan. Pihak pengurusan perlu mengatur aktiviti-aktiviti pembangunan kerjaya yang merangkumi usaha komunikasi, matlamat, perancangan sumber manusia, latihan dan pembangunan, penilaian, prestasi, pengrekrutan dan peletakan serta pesan dan faedah. Keberkesanan pembangunan kerjaya meningkatkan peluang bagi mencapai matlamat dan aspirasi peribadi dan organisasi. Pembangunan kerjaya hendaklah dilihat sebagai satu usaha kerjasama yang berterusan antara individu dan organisasi dalam memantapkan sumber tenaga agar menjadi lebih kompeten dan mampu membawa organisasi ke tahap yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Melalui pembangunan kerjaya, kepentingan pembelajaran berkesan, keberkesanan individu dalam pasaran kerja dan kepentingan individu dalam memberikan sumbangan kepada kesetaraan dan keadilan dalam merebut peluang mempromosikan keharmonian sosial dapat diperoleh. Sekian, terima kasih.